masak kuah ditambah kicap. Kicap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucap, semoga berguna buat hadirin semua. Selamat pagi dan salam sejahtera pelajar-pelajar semua. Hari ini ada yang menarik tahu. Nak tahu tak apa yang menarik tu? Inilah dia. Cikgu nak ceritakan tentang seni batik. Banyak benda tahu yang menarik ke seni batik ni. Ada sejarah batik yang menarik didengar, ada proses batik cantik yang akan dipelajari dan banyak lagi. Jom ikut cikgu dengar satu-satu tentang sejarah batik ni. Menarik tahu. Batik berasal dari perkataan Jawa, ambal yang bermaksud tulis dan nitik yang mempunyai titik. Batik merujuk kepada kain yang mempunyai corak yang terang dan menarik. Batik terdapat dalam pelbagai bentuk, antaranya ialah batik tulis, batik skrin dan batik terang. Teknik batik terdapat dalam pelbagai bentuk yang diketahui 1000 tahun, kemungkinannya berasal dari Mesir kuno dan juga Sumeria. Batik merupakan salah satu bidang kraft tangan tradisional yang unik dan terkenal di Malaysia. Ia dihasilkan melalui proses penerapan lilin dan pencelupan warna. Sejarah perkembangan batik di Malaysia dipercayai bermula pada abad ke-15 Masihi. Perusahaan batik di Malaysia telah berkembang dengan pesat. Para pengusaha batik di negeri-negeri seperti Kelantan dan juga Terengganu merupakan perintis kepada perkembangan batik di Malaysia. Menarik kan sejarah batik? Bukan sejarah batik je tahu yang kita perlu belajar. Motif batik pun kita mesti tahu. Jom kita dengar motif batik pula. Terdapat pelbagai jenis motif batik yang menarik dan mengikuti cita rasa pengguna di Malaysia. Motif yang sering digunakan berunsurkan seperti flora, fauna, geometri dan juga abstrak. Motif-motif ini disusun secara berdiri, kisi-kisi, berjalur dan melintang serta menyerong. Motif yang pertama ialah motif flora. Contohnya seperti pucuk rebung, daun Siti Fatimah dan juga bunga teratai. Motif seni batik yang kedua ialah motif fauna. Contohnya seperti burung, ayam dan juga motif kupu-kupu. Motif seni batik yang seterusnya ialah motif geometri. Contohnya seperti yang pertama banji, yang kedua kawung dan yang ketiga jalur. Motif seni batik yang keempat ialah motif abstrak. Contohnya seperti jaring ikan, awan dan yang ketiga ialah abor. Selain itu juga terdapat motif tambahan seperti motif isen. Motif isen merupakan motif pengisian pada ruang kosong untuk kain batik tradisional. Contohnya seperti geringseng, yang kedua sirapan dan yang ketiga ialah sisik melik. Jadi pelajar-pelajar semua, ini merupakan motif-motif yang perlu kita ketahui dalam seni batik. Banyak kan yang perlu kita tahu? Tak kenal maka tak cinta. Baiklah pelajar-pelajar semua, sebelum kita belajar dengan lebih dalam mengenai proses mencanting, ada baiknya kita mengenali alat dan bahan yang perlu kita gunakan dalam mencanting. Alat yang perlu ada dalam mencanting ialah yang pertama iaitu canting. Canting merupakan alat yang diperbuat daripada tembaga dan digunakan untuk melakai lilin cair ke atas permukaan kain putih. Canting terdapat dalam pelbagai rupa dan bentuk seperti canting satu corong, corong berkembar, dua atau lebih. Saiz corong yang berlainan akan memberi kesan pelilinan yang berbeza. Yang kedua ialah pemidang kayu. Pemidang digunakan sebagai peregang kain dalam proses mencanting dan mewarna. Alat yang ketiga ialah berus. Berus terdiri daripada pelbagai saiz untuk menyapu bahan pewarna dan juga lilin cair. Alat yang keempat ialah dapur atau plat pemanas. Dapur digunakan untuk memanas dan mencairkan bahan campuran lilin. Alat yang kelima iaitu periuk. Periuk digunakan sebagai bekas untuk memanas bahan campuran lilin. Alat yang terakhir atau perlu ada iaitu bekas besar. Beberapa bekas besar yang sesuai digunakan untuk mencelup, merendam dan merebus kain. Bagi bahan pula terdiri daripada fabrik putih, campuran lilin, pewarna, pemati warna, soda ash dan pelembut fabrik. Baiklah pelajar-pelajar semua, bahagian seterusnya ini ialah bahagian yang tidak sabar untuk kita dengar dan pelajari, iaitu tentang proses mencanting. Proses yang pertama dalam proses mencanting ialah
Kain dipasang pada pemidang dan juga diregangkan. Setelah itu, lakarkan motif di atas kain dengan menggunakan pensel 2B. Proses yang kedua ialah memanaskan campuran lilin dan juga damar. Setelah itu, menyediakan canting mengikut saiz yang diperlukan. Proses yang seterusnya ialah mulakan proses mencanting mengikut lakaran yang sudah ada pada kain tersebut. Pastikan garisan dicantum dengan kemas agar pembocoran tidak akan berlaku. Setelah proses mencanting, warnakan corak mengikut warna pilihan anda. Proses warna perlu dilakukan segera untuk mengelakkan warna tidak sekata. Setelah proses mewarna menjadi kering, proses seterusnya ialah kain akan direndam di dalam larutan sodium silikat untuk tujuan mematikan warna. Setelah ditinggal dalam beberapa jam, minimum 6 jam, maksimum selama 12 jam. Kemudian, kain dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kesan sodium silikat dan juga lebihan warna. Proses yang seterusnya ialah merebus kain dengan menggunakan air panas yang telah dicampur dengan soda ash. Kain direbus untuk menanggalkan lilin pada kain. Untuk proses batik yang terakhir ialah membasuh dan juga membilas kain. Seterusnya, mengeringkan kain di tempat yang teduh. Berikut merupakan video contoh-contoh hasil produk seni batik canting. Batik kini digunakan sebagai hiasan untuk mencantikkan sesuatu ruang. Selain itu juga, batik digunakan untuk pelbagai barangan seperti domestik, fashion, pakaian dan juga aksesori diri. Kita boleh lihat betapa banyak contoh hasil produk seni batik pada gambar-gambar tersebut. Maka, sekian sahaja video mengenai penghasilan video interaktif proses seni batik canting bagi menengah atas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Semoga dengan adanya video interaktif ini dapat membantu guru dan juga murid dalam proses PDP secara berkesan dan juga kreatif. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat dan minat murid dalam pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Sekian sahaja. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.